Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah? Sihat semuanya pada pagi ini? Saya harap semuanya sihat kan, acik-acik, kakak, adik-adik okay, yang saya kasihi, yang dah lama kita tak bertemu bersua muka ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada semuanya dengan kesihatan. Dan alhamdulillah pada pagi ini ya muslimah semuanya, kita akan menyambung pengajian kita yang dah kita bincangkan pada minggu lepas ya, tetapi pada hari ini kita akan masuk pada bahagian yang kedua dan saya kira ia adalah bahagian kita yang terakhir. Okey, tentang apa? Hadisnya masih lagi sama, iaitu hadis kita yang kelima, berbakti kepada ibu. Ya, dan hari ini kita berada di bahagian kita yang kedua. Baik, untuk sambungannya perbincangan hadis ini, sila ya rujuk pada halaman yang ke-61 di dalam kitab kita. Jangan lupa ya muslimah, kitab kita yang ini. Mana? Tak nampak. Okey, kitab kita yang ini jangan lupa. Jangan buka kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ni tak silap saya, kalau sesiapa yang belum lagi memilikinya ya, boleh dapatkan di Muslim Media. InsyaAllah lah ada stoknya di sana ya, boleh dapatkan kitab ini di situ. Baiklah ya untuk kita beli, kemudian kita baca kan sebagai rujukan kita, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai antara cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita baca, kita amalkan ya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Sebab tu saya amatlah ya menggalakkan muslimah-muslimah banyak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih mengenali baginda, apa yang baginda ajarkan kan, dan bagaimana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya beramal ya, dengan apa yang telah diajarkan kepada kita. Okey muslimah, hari ini hadis kita yang kelima, berbakti kepada ibu, bahagian yang kedua. Kita ada satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang apa? Tentang larangan kita menderhaka kepada ibu. Tapi bukan ibu sahaja, tetapi bapa kita. Maknanya di sini hadis kita yang terdapat di halaman yang ke-61, iaitu hadis yang pertama ya di halaman itu, menunjukkan kepada kita Nabi larang kita menjadi anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Walaupun topik kita ya berkenaan dengan ibu, tetapi kebiasaannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, menyatakan tentang ibu dan bapa. Jadi dalam hadis ini, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, ada pada satu ketika ya muslimah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dengan satu perkataan sebanyak 3 kali. Apa kata Nabi? Raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Nabi kata rugilah dia, rugilah dia, rugilah dia. Okay, ada juga yang menterjemahkan perkataan raghima anfu sebagai celaka, ada juga yang menterjemahkan ia sebagai binasa. Tapi saya lebih prefer lah ya, di sini saya lebih cenderung untuk menggunakan perkataan rugilah dia. Mungkin tidak berapa tepat lah daripada sudut penterjemahannya, namun lebih lunak lah ya bila kita guna perkataan rugi di situ ucapannya. Baik, lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang raghima anfu, ada di kalangan
sahabat Nabi yang bertanya kepada baginda, siapa yang rugi itu wahai Rasulullah? Di sini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, Nabi kata apa? Man adraka walidayhi 'indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Maksudnya, orang yang rugi itu, yang binasa, ya, ialah mereka yang mendapati kedua ibu bapanya atau salah seorang dari keduanya dalam usia lanjut, tetapi dia tidak masuk syurga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya begini muslimah, Nabi nak katakan kepada kita, kita ni akan jadi insan yang rugi apabila semasa hayat kita, kita sempat melihat kedua ibu bapa kita berada di usia yang lanjut. Iaitu ibu bapa kita sudah tua, yang memerlukan kepada bantuan kita, perhatian kita, penjagaan, kan? Dan juga sokongan, support daripada pelbagai sudut daripada kita. Tidak kira sama ada kedua-duanya ataupun salah seorang di antara keduanya. Mungkin ada di kalangan kita yang ibu atau ayah sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian tinggal dengan kita, ya, ibu atau ayah kita. Nabi kata apa di sini? Orang yang dia sempat, ya, jumpa mak bapak dia yang dalam keadaan tua, yang mana pada masa itu kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang di kalangan yang memerlukan kepada perhatian kita, bakti kita, tetapi situasi itu tidak menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Apa maknanya? Bila kita sempat jumpa, kemudian ataupun bila kita sempat melihat ibu bapa kita dalam keadaan yang usia lanjut itu, kita biarkan mereka. Kita tidak berbakti kepada keduanya. Ya, kita tak kisah pun apa nak jadi dengan mak ayah kita tu. Kita biarkan, tak jenguk, tak ziarah, tak tanya khabar, kan? Tak nak tahu mak sakit ke, mak dah makan ke apa, tak nak tahu langsung. Sebab apa? Kita rasa menyusahkan dan membebankan kita. Biarkan saja begitu sahaja. Tidak ada satu inisiatif untuk menjaga, memelihara, ya, untuk kita lihat keadaan ibu atau ayah yang masih lagi hidup itu tadi. Jadi, anak yang begini, Nabi kata dalam keadaan dia sempat melihat ataupun sempat mendapati kedua ibu ayahnya ataupun salah seorang di kalangan mereka hidup itu tadi, kan, semasa dia hidup, semasa kita hidup ini. Tapi situasi itu tidak menyebabkan dia masuk syurga. Sebab itu, ya muslimah, di dalam hadis lain Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang ibu ayah ini, yang mana Nabi sebutkan bahawa ibu ayah kita ini merupakan kunci seseorang anak untuk mendapatkan syurga. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah ataupun ibu bapa ini dia merupakan penghubung kepada pintu syurga. Ya, ibu kita, ayah kita ataupun kedua-duanya itu, mereka adalah penghubung kepada pintu syurga untuk kita sebagai seorang anak. Namun Nabi kata begini muslimah. Ya. Nabi kata, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Jika kamu inginkan, maknanya Nabi berikan pilihan. Jika kamu inginkan, ya, kamu boleh buang ataupun tinggalkan pintu syurga itu, atau aw ihfazhu, atau kamu jaga pintu syurga tersebut. Jadi kita ada dua pilihan di sini muslimah. Bila kita ada kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang di kalangan mereka yang masih hidup, apa yang perlu kita berikan kepada mereka? Syurga di hadapan mata kita muslimah. Ya,
penghubung kepada syurga itu di hadapan mata kita, tak perlu kita nak cari jauh-jauh. Jadi bila kita sempat melihat ataupun sempat semasa kita hidup ini, kemudian ibu bapa kita juga masih hidup, itu adalah peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga mereka. Jaga pintu syurga itu baik-baik, supaya kita tidak sia-siakan. Kerana bila kita menyia-nyiakan pintu syurga itu, sebab tu tadi Nabi kata apa? Lam yadkhulil jannah. Dia tidak masuk ke dalam syurga. Kerana membiarkan, tidak menjaga, kan? Tak kisah, itu adalah salah satu bentuk penderhakaan yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang di kalangan mereka yang telah bersusah payah untuk kita daripada sejak kita dalam perut lagi. Ya, ibu kita mengandungkan kita kan sejak kita dalam perut lagi hinggalah kita dewasa. Tapi kalau kita ni jadi anak yang tak kisah langsung pada mak ayah, kan? Tak apa, yang penting saya bagi dia duit, pandai-pandailah dia nak hidup. Tak boleh begitu. Ya, cuba bayangkan muslimah, masa kita kecil, mak kita dah lahirkan kita, yang penting aku dah lahirkan dah anak ni, pandai-pandailah kau nak hidup. Kau nak makan ke, nak menangis ke apa, kan, kencing berak ke apa, pandai-pandailah kau. Boleh kita kata gitu? Sebab apa pada masa itu, kita memerlukan bantuan kedua ibu bapa kita untuk kita membesar dengan baik. Begitu juga kedua ibu bapa kita bila mereka sudah tidak ada kekuatan, bila mereka sudah menginjak pada umur yang lanjut, mereka amat memerlukan kita sebagai seorang anak untuk berikan perhatian, kasih sayang, penghargaan. Ya, kadang-kadang mak ayah ni, ya muslimah, dia tak perlukan duit kita sebenarnya. Kena ingat tu. Tapi yang mereka perlukan ialah keberadaan kita di sisi mereka. Jadi jaga baik-baik pintu syurga itu tadi. Kerana kita tidak mahu menjadi anak yang derhaka, yang merupakan salah satu bentuk dosa besar yang Nabi sebutkan. Nabi SAW ketika ditanya, ya, tentang apakah dosa besar, mal kabair, antara jawapan Nabi ialah uququl walidain. Itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata ialah menderhaka kepada kedua ibu bapa. Itu adalah dosa besar bila kita jadi anak yang menderhaka. Bahkan, ya, kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa ada dua perkara itu, ada dua pintu yang Allah percepatkan di atas muka bumi ini azabnya. Iaitu apa kata Nabi? Babani mu'ajjilani uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala percepatkan azabnya di dunia. Apa dia? Al-baghyu wal-uquq. Bila kita ini menzalimi orang lain, dan bila kita menjadi anak yang menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dengan sanad yang sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat anak yang derhaka di hari kiamat. Ya, antara golongan yang Allah biarkan, yang Allah tak lihat mereka ini di hari kiamat, ialah apabila orang itu merupakan orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan, Nabi kata begini muslimah, Thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga golongan yang tidak masuk syurga. Wala yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat mereka di hari kiamat. Siapa mereka? Al-aqu liwalidayhi. Nabi kata, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Dan wanita yang dia seperti orang lelaki, kan, dan dia berpakaian semuanya sebagaimana orang lelaki. Dan yang ketiga, ad-dayuth, Nabi sebut lelaki yang dayuth.
Tapi yang kita nak highlightkan dalam hadis Nabi itu tadi ialah yang pertama yang Nabi sebutkan tentang orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Maknanya begini muslimah. Dalam hadis Nabi SAW banyak mengingatkan kepada kita, ya, sepanjang hayat kita, semasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kehidupan ini, yang mana pada masa itu kita sempat bertemu dengan kedua ibu bapa kita, yang mereka menginjak usianya, lanjut usianya, yang memerlukan kepada pemerhatian kita, yang memerlukan kepada penjagaan, kasih sayang, maka kita ada tanggungjawab yang begitu besar untuk kita peruntukkan bakti dan kebaikan kita kepada mereka, terutamanya kepada ibu kita. Bila mereka, mungkin ibu kita je lah yang masih hidup sekarang ini, berikan bakti itu kepada dia, kebaikan kita curahkan kepada dia, ya. Jangan kita ni jadi anak yang membiarkan sibuk dengan urusan sendiri, tidak kisah apa yang berlaku kepada ibu, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga kita. Ya betul, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita perlu jaga suami dan anak kita. Tapi jangan lupa, bila kita masih lagi ada ibu bapa, bermakna ibu bapa itu, ya, masih lagi berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Jangan berikan alasan untuk tidak kita jenguk, untuk tidak kita bertanya kabar, bahkan kita membiarkan dengan alasan sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan suami, rumah tangga dan sebagainya. Bayangkan kalau itulah yang diberikan alasannya oleh kedua ibu bapa kita semasa kita kecil, ataupun semasa kita remaja, semasa kita dewasa ini. Masa kita kecil, mak ayah kita kata apa? Oh, tak payahlah, aku sibuk nak kerja, biarlah, pandai-pandailah nak hidup budak ni. Kan? Biarkan. Pandai-pandai cari duit sendiri, biarkan. Mak ayah kita ada buat gitu? Tidak. Jangan lupa muslimah, apa yang kita ada pada hari ini, ya, kemungkinan besar saya kata, ia adalah berkat daripada doa kedua ibu bapa kita. Kita senang, kita ada kerjaya, kita ada pendidikan, kita ada keluarga yang bahagia, suami yang baik, anak-anak yang baik. Apa-apa yang kita ada di sekitar kita ini adalah kerana doa kedua ibu bapa kita yang sentiasa mendoakan untuk kita, kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita lupa tentang itu, ada banyak perkara yang perlu kita muhasabahkan. Jadi sebelum kedua ibu bapa kita meninggal dunia, meninggalkan kita, rebut peluang ini. Ya, rebut peluang ini. Jaga mereka baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita ke dalam syurganya, bertemu bersama dengan kedua ibu bapa kita. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Ringkas saja, saya ambil satu saja hadis pada pagi ini. Ya, kita akan masuk lagi perbincangannya pada bahagian yang ketiga nanti insya-Allah pada minggu hadapan, kerana ada beberapa hadis yang lain, ya, yang ingin saya sampaikan, kongsikan, sebagaimana juga yang telah dimuatkan oleh pengarang kitab, ya, di dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan itu. Ya, perbincangan kita pada pagi ini kita akan bawa kepada bahagian yang ketiga untuk kita lebih menjadi seorang anak yang saleha, yang berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.